Jadi daripada saat ni lah Pablo ni berurusan dengan pihak kerajaan ni, sama ada engkau nak terima duit aku ataupun mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sharekan dengan korang satu kisah seorang raja dadah yang paling terkenal di dunia. Siapa tak kenalkan? Pablo Escobar. Nama penuh dia adalah Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dia dilahirkan pada 1 Disember 1949. Pekerjaan dia mestilah seorang penguasa dadah di Colombia. Dia ni merupakan pengasas dan juga pemimpin tunggal kartel Medellin atau digelar sebagai Raja Kokain. Jadi Pablo ni merupakan seorang penjenayah yang terkaya dalam sejarah tau. Dengan kerja mengedarkan dadah tu je, dia boleh kumpulkan harta bersih dia sebanyak $30 bilion. Itu adalah harta dia orang kira masa dia dah meninggal dunia tau. Maksudnya sebelum-sebelum ni memang hidup dia mewah gila lah. Wah. Astagfirullahalazim. Tak boleh. Benda tu boleh memusnahkan umat manusia tau. Jadi korang tak boleh tiru. Jadi korang jangan tiru. Okey, sebelum saya ceritakan dunia kegemilangan dia, saya akan ceritakan sejarah hidup dia sikit. Pablo ni dilahirkan di Rio Negro dan dibesarkan di Medellin. Dia merupakan anak ketiga daripada 7 adik-beradik. Nama ayah dia adalah Abel de Jesus daripada Escobar Echeverry. Ayah dia ni kerja biasa-biasa je, kerja sebagai petani je. Dan nama mak dia pula Hilda de los Dolores Gaviria Berrio. Mak dia ni bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah. Dan sebenarnya Pablo ni dia start jadi penjenayah daripada dia remaja lagi tau. Dia pergi curi batu nisan, lepas tu dia jual kepada penyeluduk tempatan masa tu. Tapi kononnya dakwaan ni disangkal ataupun ditidakkan oleh sepupu dia yang namanya Roberto Escobar. Anak lelaki Pablo ni pula cakap yang ayah dia ni mula kerja jenayah bila dia berjaya menjual diploma sekolah menengah yang palsu kepada pembeli dia. Dari situlah dia nampak yang boleh kaya dengan meniaga ni, agaknya lah. Jadi Pablo ni sebenarnya dia pernah masuk universiti tau, tapi separuh jalan je lah. Dan katanya dia memang tak dapat apa-apa sijil pun masa tu. Tak lama lepas tu dia kenal dengan Oscar Bernal Aguirre. Oscar ni lah yang jadi geng jenayah dia masa tu. Banyaklah jenayah yang dia buat masa tu. Dia jadi penipu jalanan, dia jual rokok seluduk, dia jual tiket loteri palsu dan juga dia curi kereta. Pada awal tahun 1970-an tu, sebelum dia mengedar dadah, dia jadi bodyguard tau. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil kesempatan untuk culik eksekutif Medellin. Lepas tu dia minta wang tebusan sebanyak $100,000. Tadi sebenarnya hujan. Lepas tu saya berhentilah dulu. Dengar. Alah, separuh. Lagi sekali. Lepas tu pergilah main masak-masak kejap, makan, settle semua. So kalau korang perasan ada lipstick baru, abaikan. Jadi Pablo ni dari kecil lagi dia mempunyai cita-cita yang tinggi tau. Dia nak kumpulkan duit $1 juta masa umur dia dah cecah 22 tahun. Jadi untuk memenuhi cita-cita dia tu, dia buat kerja apa-apa je. Jadi masa tu dia mula bekerja dengan Alvaro Prieto. Alvaro ni kerjanya adalah seluduk barang. Macam-macam barang lah yang dia seluduk daripada Medellin tu. Dan korang tahu, masa umur Pablo ni 26 tahun, dia dah boleh kumpul $100 juta. 100 juta tau, bukan $100. Jadi bermula pada tahun 1975 tu lah, dia mula mengembangkan operasi kokain dia tu. Jadi masa tu beberapa kali dia naik kapal terbang daripada Colombia ke Panama. Semata-mata untuk seluduk kokain ke Amerika Syarikat. Jadi sebab dah agak lama berniaga masa tu, duit dia yang terkumpul tu makin banyak lah kan. Sampaikan dia boleh beli 15 kapal terbang, termasuk jet dan juga 6 helikopter. Adalah satu masa tu kawan baik Pablo ni meninggal dunia tau. Sebab katanya ada kegagalan teknikal pada kapal terbang tu. Bila kapal terbang tu mendarat je, lepas tu hancur kapal terbang tu tau. Jadi untuk mengingati kawan baik dia ni, dia baiki serpihan kapal terbang tu, lepas tu dia gantung dekat pintu masuk ladang ternak milik dia di Hacienda Naples. Jadi sebenarnya Pablo ni dah berkahwin pada tahun 1976. Dia berkahwin dengan Maria Victoria Heno yang masa tu baru berumur 15 tahun dan dia pula berumur 26 tahun. Dan sebenarnya hubungan diorang ni dilarang oleh keluarga Maria tu. Sebab keluarga Maria cakap yang taraf Pablo ni lagi rendah daripada Maria. Tapi katanya Maria ni tak kisah sebab Maria tu dah jatuh cinta dengan jelingan nakal Pablo tu. Lepas tu mereka kahwin lari. Dan tak lama lepas tu mereka dapat 2 orang anak. Anak pertama namanya Juan Pablo, yang sekarang ni ditukar nama kepada Sebastian Marroquin. Dan seorang lagi anak perempuan dia diberi nama Manuela. Pada bulan Mei 1976, Pablo dan juga anak buah dia ni kena tangkap. Sebab masa tu diorang ada 18 kilo white paste atau paste putih yang dipercayai sebagai kokain. Jadi masa dia kena tangkap tu, dia baru je balik daripada Ecuador nak ke Medellin tu. Dan katanya masa tu diorang bawa muatan berat.
Yang macam lori ataupun trailer macam tu lah. Lepas kena tangkap tu, dia cuba untuk sogok Hakim Medellin tu untuk menang kes dia ni. Tapi Hakim tu tak makan rasuah tau. Lepas tu punyalah dia tak puas hati, dia pergi bayar hitman ataupun pembunuh umpahan tu untuk bunuh 2 orang pegawai yang tangkap dia tadi. Jadi daripada saat ni lah Pablo ni berurusan dengan pihak kerajaan ni, sama ada engkau nak terima duit aku ataupun mati. Berani betul dia. Penjahat yang jahat lagi berani. Katanya Pablo ni mula seludut kokain tu sebab masa tu kalau nak seludut benda lain agak bahaya. Mungkin pada masa tu kokain ni macam baru-baru je nak diperkenalkan. Jadi efek yang teruk terhadap penggunaan kokain tu sendiri masih lagi belum meluas. Kiranya kalau seludut benda lain lagi senang kena tangkap. Mungkin juga kalau dadah ni kan jenis paste ataupun debu-debu macam gitu je, compare dengan nak seludut artifak ke seludut benda-benda yang besar-besar kan. Tambah lagi masa tu tak ada lagi organisasi yang besar yang boleh supply dadah ke seluruh dunia tau. Jadi dia ambil kesempatan ni untuk bina empayar dia sendiri. Sebenarnya Pablo ni dia akan beli paste kokain tu dekat Peru. Lepas tu dia akan bawa balik ke Medellin dan akan proses dekat makmal dia. Dan makmal dia ni sebenarnya adalah sebuah rumah 2 tingkat je. Bukannya sebuah gudang buat makmal macam tu pun. Jadi masa mula-mula sekali dia buat perniagaan kokain ni, dia hanya beli paste kokain sebanyak 14 kg tau. Lepas tu diproses dan dia bungkus mula. Dan dia akan seludup kokain yang dia dah bungkus tu untuk dipasarkan. Cara seludup dia adalah dia akan sorokkan kokain tu dalam tayar pesawat tau. Dan keuntungan untuk setiap penerbangan tu lebih kurang $500,000. Tapi katanya bergantung pada jumlah yang diseludup jugalah. Dan tak lama lepas tu permintaan kokain ni jadi makin banyak lah dekat Amerika Syarikat sana. Dan masa itulah Pablo ni buat penghantaran lebih banyak dekat AS ni. Dan ditambah lagi jaringan pengedaran dadah di Florida, California dan juga bahagian lain dekat AS tu. Masa tu dia bekerjasama dengan Carlos Leder untuk mengembangkan pusat penghantaran baru di Bahamas. Dan lebih tepatnya adalah sebuah pulau yang bernama Norman Cay dalam 350 km daripada pantai Florida macam tu. Katanya Pablo dan juga Robert Vesco ni dah beli sebahagian besar daripada pulau tu tau. Dalam kawasan tanah yang diorang beli tu ada landasan udara, landasan kapal terbang ni sejauh 1 km, pelabuhan, rumah, kapal dan juga pesawat terbang ataupun kapal terbang, jet dan juga helikopter. Tak cukup dengan tu, dia orang bina satu gudang untuk simpan kokain tau. Jadi kawasan ni digunakan sebagai jalan untuk ke Medellin ataupun makmal proses kokain dia tadi. Jadi jalan ni digunakan dari tahun 1978 sehingga tahun 1982. Bila dah berjaya buka empayar dadah dia tadi, banyak gila lah keuntungan dia kan. Lepas tu dia beli tanah seluas 20 km persegi di Antioquia dengan harga beberapa juta. Lepas tu dia bina Hacienda Naples, iaitu rumah mewah gila. Kiranya macam ala-ala cerita Michael Jackson hari tu lah. Dapat banyak gila duitnya, berapa juta macam tu. Lepas tu bina rumah mewah, bina mahligai dia sendiri macam tu. Katanya kat rumah tu ada zoo yang lengkap dengan haiwan daripada pelbagai benua, termasuk gajah, burung eksotik, zirafah, kuda Nil dan macam-macam lagi lah. Lepas tu ada tasik, ada taman patung, ada gelanggang pertarungan lembu dan macam-macam lagi yang disediakan untuk family dia. Katanya Pablo Escobar ni juga rancang untuk bina benteng gaya Yunani dekat sana. Tapi katanya pembinaan tu memang tak pernah selesai sebab dia meninggal dulu. Lepas tu dia ada rumah colour pink dekat tepi pantai Miami Beach, Florida. Pada tahun 1980, rumah tu kena sita. Dan tahun 2014, Christian de Bordore beli rumah tu. Lepas tu dia upah kru filem dokumentari dan juga pemburu harta karun profesional untuk geledah rumah tu. Kuk-kuk lah jumpa lagi kan harta milik Escobar tu. Lepas tu mereka jumpa banyak sangat lubang-lubang pada dinding dan juga lantai yang agak ganjil lah untuk ada dekat sebuah rumah. Ada satu masa tu lebih kurang 70 ke 80 tan kokain ni ditransfer daripada Colombia ke Amerika Syarikat untuk setiap bulan tau. Dalam pertengahan 1980-an tu, kiranya saat kemuncak empayar dia lah. Katanya dia akan hantar 11 tan kokain untuk setiap penerbangan ke Amerika Syarikat dengan menggunakan jetliner. Jadi dia pernah buat penghantaran yang paling besar iaitu 23,000 kilo untuk sekali jalan je. Masa tu dia campurkan kokain ni dengan paste ikan. Lepas tu dia transfer menggunakan kapal. Katanya Pablo ni juga ada 2 kapal selam tau. Dia digunakan kapal selam tu untuk seluduk kokain tadi. Gila kaya dia ni. Habis dia conquer jalan darat, jalan udara, jalan laut. Ni memang betul-betul empayar ni. Pada tahun 1982, Pablo ni jadi anggota Dewan Wakil Colombia. Jadi masa tu dia ke Spanyol untuk akad sumpah. Jadi katanya masa tu dia sangat terkenal, dia jadi cepat terkenal sebab rangkaian ubat dia tu dah meluas ke seluruh negara dah, seluruh dunia dah. Medellin Cartel yang dia punya tu mengawal sebahagian besar ubat-ubat yang masuk ke Amerika Syarikat, Mexico, Puerto Rico, Republik Dominika, Venezuela dan juga Spanyol. Tak lama lepas tu dia ubah proses ubat-ubat tu semua tau. Daripada dia ambil coca dari Bolivia dan juga Peru tadi, digantikan dengan coca daripada Colombia. Kira cut cost lah kan.
sebab Colombia tu kan negara dia. Yang sebenarnya kualiti coca daripada Colombia tu agak rendah compare dengan negara lain tau. Lepas tu dia mula bekerjasama dengan Roberto Suarez Gomez untuk majukan produk-produk ni ke negara Eropah dan juga Amerika. Dan kononnya akan sampai juga ke Asia. Katanya Pablo Escobar ni dia pernah mengepung ataupun menyerang Mahkamah Agung Colombia pada tahun 1985. Katanya dia berpakat ataupun dia yang mengatur gerila sayap kiri yang masa tu dikenali sebagai M19 untuk buat serangan ke atas mahkamah tu. Dia serang mahkamah tu sebab dia tak puas hati dengan perjanjian yang dah dibuat oleh negara Colombia, negara dia, dengan negara Amerika Syarikat. Yang mana serangan ni telah membunuh separuh daripada hakim dekat mahkamah Colombia tu tau. Kan saya dah cakap tadi, dia punya modus operandi, kau nak terima duit aku ataupun mati. Dua tu je. Jadi dalam serangan tu, semua kertas dan juga file-file yang ada kat mahkamah tu, dia hancurkan, dia bakar. Dan file tu sebenarnya mengandungi senarai nama penyeludup kokain tau. Pemerintah Colombia ni akan serahkan file tu kepada Amerika Syarikat. Dan rasanya korang boleh agak kot nama-nama teratas yang ada dalam senarai file tu. Ya, Pablo Escobar. Jadi kemuncak perniagaan kokain dia ni, dia boleh jual sehingga 70 juta dolar kokain sehari tau. Dan kira-kira 26 bilion dolar dalam masa setahun. Dan kartel dia tu habiskan $1,000 untuk beli getah je. Tahu tak getah tu untuk apa? Getah tu sebenarnya untuk kumpulkan duit tebal-tebal macam ni. Lepas tu dia ikat lah satu. Contoh macam $10,000 macam tu kan. Jadi dia habiskan duit $1,000 sehari untuk beli getah sahaja, untuk ikat duit dia yang banyak gila tu. Dan katanya duit-duit tu semua dia akan simpan dalam satu gudang tau. Dan katanya 10% daripada duit tu terpaksa dibuang sebab rosak digigit tikus. Pada tahun 1989 tu, Pablo Escobar ni dah jadi salah seorang jutawan yang terkaya di dunia. Dan kartel milik dia tu menguasai 80% pasaran kokain seluruh dunia. 80% dia conquer tau. Pablo ni dia bijak juga tau, sebab dia buat baik dengan orang-orang kampung yang ada dekat Medellin tu. Orang-orang miskin lah, dia banyak sangat tolong orang-orang miskin tu, orang kampung tu. Daripada projek rumah, selalu agihkan duit, buat padang bola untuk masyarakat, sampaikan masyarakat dekat situ sanggup jadi mata-mata untuk Pablo Escobar ni tau. Jadi kalau ada polis yang datang untuk buat sebuan ke apa, dia orang lah yang tolong cover. Macam tu. Katanya pengedar dadah dari Medellin dan juga kawasan-kawasan lain akan menyerahkan lebih kurang 20 ke 30% keuntungan dia kepada Pablo Escobar tau. Sebab dia adalah orang yang berjaya menghantar kokain ke Amerika Syarikat. Mana taknya banyak gila kot laluan peribadi dia. Dengan darat, air, udara, semua dia conquer. Jadi pada tahun 90-an tu, negara Colombia ni mencatatkan negara pembunuhan di dunia. Sebab pada tahun 1991 je, seramai 25,100 orang yang meninggal dunia disebabkan keganasan. Atau kena bunuh dengan macam-macam cara lah. Pada tahun 1992 tu, seramai 27,100 orang yang meninggal disebabkan keganasan juga. Katanya Pablo ni akan mengupah pembunuh upahan dengan ganjaran yang sangat lumayan untuk membunuh orang-orang yang dia tak suka. Jadi ramai gila lah polis-polis dekat sana yang meninggal dunia. Jadi polis yang meninggal je lebih kurang 600 orang. Belum lagi orang awam atau penjenayah geng lawan dia. Dan tak lama lepas tu, negara Colombia ni tukar pemerintah. Masa tu Luis Carlos Galán ni, pemerintah sebelum ni, dia dibunuh. Dan kerajaan Colombia masa tu tukar kepada Cesar Gaviria. Jadi Cesar ni dia menentang kartel dadah Pablo Escobar ni tau. Dan dia minta untuk Pablo ni tamatkan perniagaan dadah dia dan serah diri kepada pihak polis. Masa tu dia bagi jaminan kepada Pablo yang Pablo ni akan hidup mewah dalam penjara tu. Jadi Pablo tadi pun setuju dan dia serah dirilah. Jadi masa tu dia dipenjarakan dalam satu ruangan yang ibaratnya istana bagi dia sendiri. Mewah lah, memang mewah gila. Macam-macam yang ada dalam penjara dia tu, termasuklah padang bola, rumah boneka raksasa, bar, jacuzzi dan juga air terjun. Mewah kan? Dah tak macam penjara dah. Dah macam istana. Dan masa tu katanya kisah jenayah Escobar ni masih lagi berterusan tau. Walaupun dia duduk dalam penjara tadi, tapi anak-anak buah dia tetap buat kerja yang sama. Kiranya tak ada beza pun. Dia dalam penjara ke tak penjara ke, sama je. Jadi masa tu sebab pemerintah pun tahu yang dia masih lagi buat kerja yang sama, dia orang nak pindahkanlah Escobar ni ke penjara konvensional sikit. Tapi Pablo ni kan banyak juga mata-mata. Dia tahu yang dia nak dipindahkan tadi, dia terus melarikan diri tau. Okey, lepas dia larikan diri tadi, ada sebuah unit khas ni untuk kejar dia je ditubuhkan. Dan unit khas tu terdiri daripada SEAL Team, Delta Force dan juga Central Spy. Jadi diorang ni semuanya bergabung untuk buru Pablo Escobar tu. Jadi ini adalah unit yang ditubuhkan daripada pihak berkuasa tau. Ada lagi satu kelompok sebenarnya yang diberi nama Los Pepes. Geng-geng dia ni terdiri daripada musuh-musuh Pablo tu dan juga orang-orang yang pernah dia aniaya. Jadi semua sekali fokus untuk cari Pablo ni. Jadi sebenarnya Los Pepes ni dah buat serangan berdarah dah pun. Mereka dah bunuh lebih daripada 300 orang kawan, rakan kerja, peguam dan juga saudara mara Pablo Escobar ni.
Bukan tu je, dia dah musnahkan sebahagian besar harta benda yang ada dekat kartel milik Pablo Escobar tu. Jadi lepas 16 bulan dia melarikan diri daripada penjara tu, ada satu hari tu pada 2 Disember 1993, polis ni dapat kesan yang dia bersembunyi di Los Olivos melalui teknologi transmisi radio masa tu. Dan lepas polis dah tahu tempat dia sembunyi tadi, apalagi teruslah pergi serbu kan. Masa polis tu serbu tempat tu, dia nampak kelibat Pablo tadi. Lepas tu polis tu apalagi, dia teruslah kejar. Dan masa itulah ada tembak-menembak berlaku antara polis tu dengan Pablo dan juga bodyguard Pablo ni. Masa tu Pablo ni ditembak di bahagian kaki dan juga ada tembakan di bahagian badan. Katanya ada satu tembakan maut dekat bahagian telinga dia. Tapi tak pernah terbukti siapa yang menembak pada bahagian telinga tu. Jadi adalah saudara Pablo ni yang mendakwa yang sebenarnya Pablo ni bunuh diri dia sendiri. Sebab katanya dia selalu cakap yang kalau dia kena kepung satu hari nanti dan dia dah tak ada jalan lain dah nak melarikan diri, dia akan bunuh diri dia sendiri dengan tembak di bahagian telinga. Jadi lepas dia meninggal dunia tu, 25,000 orang yang menghadiri pemakaman dia ni tahu. Yelah sebab image Robin Hood yang dia tunjuk dekat masyarakat Medellin tu, yang dia duk tolong orang-orang miskin tadi kan. Tambah pula banyak gilakan sumbangan yang dia bagi. Memang penduduk kat sana tu macam mendewakan dia tau. Dan katanya setengah orang miskin kota tu meratapi pemergian dia. Nasib balu dia, si Maria tadi pun kesian juga tau. Maria cakap macam ni, saya jatuh cinta dengan dia dengan keinginannya untuk menolong orang lain dan belas kasihannya terhadap mereka. Dia bercita-cita untuk membina sebuah sekolah untuk orang miskin. Dia seorang lelaki yang lembut, katanya. Walaupun Maria ni tahu yang lelaki dia tu ramai gila perempuan kat luar sana, tapi dia tetap sokong apa yang lelaki dia buat. Dan dia selalu nasihatkan suami dia, jangan bertindak kasar, jangan melakukan kekerasan. Jadi lepas Pablo tu meninggal, ada kartel lain pula yang ambil alih. Kiranya kartel tu selama ni pun duduk bersaing dengan kartel Pablo ni lah. Jadi kartel tu sebenarnya minta Maria ni untuk bayar jutaan dolar sebagai ganti rugi untuk perang dia dengan Escobar tadi. Tadi saya cakap yang saudara mara Escobar ni pun dah dibunuh. Tapi isteri dengan anak dia, dengan anak-anak dia tak dibunuh tau. Sebab Maria ni dia berjaya selamatkan nyawa dia dan juga nyawa anak-anak dia dengan bagi jaminan yang dia tak akan ada apa-apa kaitan dengan perniagaan kokain dan tak akan balas dendam. Lepas tu Maria dengan anak-anak dia melarikan diri daripada Colombia tu pada tahun 1995. Katanya susah jugalah dia nak cari negara yang boleh terima dia dengan anak-anak dia masa tu. Dia lari ke Mozambik. Lepas tu dia ke Brazil. Dan last kali mereka bertiga menetap di Argentina. Dan kat sana mereka hidup dengan nama lain tau. Tak lama lepas tu Maria ni mulakan kerjaya dia sebagai usahawan harta tanah. Sampailah salah seorang ahli perniagaan dia tu jumpa identiti sebenar dia. Lepas tu Maria ni dipenjarakan selama 18 bulan tau. Sementara punca keuangan dia tu disiasat. Lepas tu pihak berkuasa dekat sana tak boleh nak kaitkan Maria ni dengan benda-benda yang boleh menyalahi undang-undang. So dia orang terpaksa bebaskan Maria. Pada 5 Jun 2018 pula, Hakim Persekutuan Argentina tu dia menuduh Maria dan juga anak-anak dia melakukan pengubahan wang haram dengan dua pengedar dadah dari Colombia. Jadi masa tu Hakim memutuskan untuk merampas harta masing-masing sebanyak $1 juta. Jadi kehidupan Escobar ni sebenarnya jadi inspirasi kepada pembuat filem, televisyen dan juga muzik. So guys, kalau nak buat apa-apa, korang fikirlah keluarga korang, korang fikirlah anak bini korang, korang fikirlah mak bapak korang, korang fikirlah orang tu dan korang fikirlah orang ni. Kesian balu dia kan. Tapi tak tahulah sama ada betul ke dia ada kaitan dengan pengubahan wang haram tu ataupun tak ada langsung. Tapi kalau nak cakap ada pun mungkin juga, sebab geng-geng penjahat-penjahat Colombia tu kan kenal dia. Mana tahu dia ugut apa-apa lagi kan. So orang tu terpaksa buat. Siapa tahu? Entahlah, wallahualam. So guys, saya dah cerita, korang pun dah dengar, dan terima kasih sangat korang dah dengar sampai ke saat ni. Maaf sangat kalau ada yang terkurang daripada saya, dan minta maaf kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Marilah sama-sama kita memotivasikan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jauhi dadah, hidup selamat. Macam tak kena je. So saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.